Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan berkualiti teras kecemerlangan pelajar, tema sambutan Hari Guru ke-31. Tema tersebut bertepatan dalam usaha menjadikan ilmu dan pendidikan berkualiti bagi semua sebagai teras untuk membentuk generasi berpengetahuan dan berkemahiran yang akan menyumbang kepada pembangunan negara ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Dalam pertusan sempena sambutan Hari Guru, Menteri Pendidikan dan Menteri Hal Ehwal Agama menjelaskan, para guru akan terus berhadapan dengan pelbagai cabaran akibat krisis global yang tidak dijangka yang menjadikan tugasan para guru semakin berat. Cabaran-cabaran tersebut menuntut komitmen yang tinggi serta keperluan untuk menyesuaikan diri dengan norma baharu dan seterusnya dapat menjangka norma baharu di masa akan datang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman dan Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman menjelaskan, tahun ini merupakan kali kedua sambutan Hari Guru diraikan dalam keadaan negara dilanda pandemik COVID-19. Walaupun para guru berhadapan dengan pelbagai cabaran yang besar, namun dengan berbekalkan kecekalan serta kegigihan dan dedikasi para guru, gangguan ini telah ditangani dengan berkesan. Di sebalik dugaan ini, kita telah dapat melihat betapa para guru tampil ke hadapan untuk menyahut seruan kerajaan dengan terus gigih menabur jasa bakti mendidik para pelajar demi memastikan kelestarian pembangunan generasi kita di negara ini. Situasi ini telah membuktikan para guru adalah bersifat dinamik, adaptable dan berkemampuan untuk bertindak pantas dalam memenuhi keperluan penyampaian pembelajaran dan pengajaran norma baru. Kerana itu, mereka sangat berperanan dalam menjayakan sistem pendidikan negara yang sentiasa berkembang, berubah corak, isi dan caranya, namun tetap berlegar dalam ruangnya bidang ilmu pengetahuan, tunjuk ajar, perilaku dan contoh tauladan. Kesemua itu terus-menerus berkembang. Kerana itu, kita menaruh kepercayaan bahawa mereka akan sentiasa mempersiapkan diri untuk maju selari seiring dengan perkembangan pendidikan negara. Menurut landasannya, dasar dalam acuan calak bangsa serta negara kita yang berpemerintahan beraja serta berugama menurut perlembagaan dan undang-undangnya. 111 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 5,697 kes. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 28 tambahan kes-kes baru kepada 6 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat satu kluster baru telah dikesan, iaitu kluster 5214 yang mengandungi 9 kes baru. Kluster ini adalah hasil dari operasi maswabing yang dijalankan dengan kerjasama agensi penguatkuasaan pada 22 September di kawasan Jalan Muara. Manakala 2 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster tersebut selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster ABCI dan kluster 535. Dan ini jumlah kluster aktif pada masa sekarang adalah sebanyak 100 kluster. Pada ketika ini, terdapat 74 kes yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 125 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 3,895 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,765. Di kalangan kes-kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, 8 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif.
Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan satu kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 30 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,141 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 321,382 ujian. Menteri Kesihatan juga memaklumkan bermula hari ini, 24 September 2021, pusat vaksinasi stadium tertutup akan mula dibuka pada setiap hari Jumaat pada pukul 2.30 petang hingga 8 malam. Penambahan waktu vaksinasi ini adalah bagi semua orang awam yang belum menerima dos pertama. Sehubungan dengan ini, orang ramai yang belum mempunyai BruHealth atau BruHIMS adalah dinasihatkan untuk membawa dokumen pribadi seperti kad pengenalan, pasport atau surat pengenalan resmi yang lain. Di kesempatan ini juga, saya mewakili keseluruhan warga Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan Selamat Hari Guru ke-31 tahun yang bertemakan pendidikan berkualiti teras kecemerlangan pelajar. Kepada semua guru-guru dan pendidik di negara Brunei Darussalam, semoga segala usaha, jasa dan pengorbanan mulia diberkati Allah Subhanahu wa taala juga. Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China berhasrat mengukuhkan lagi kerjasama dalam bidang perundangan, mempromosikan hubungan persahabatan dua hala dan pertukaran pandangan mengenai pemerintahan negara yang baik. Perkara itu dibincangkan semasa mesyuarat dua hala secara dalam talian antara Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Laila, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara bersama Tuan Yang Terutama Li Zanshu, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Kebangsaan NPC Republik Rakyat China Kelmarin. Mesyuarat juga menyentuh mengenai Perhimpunan Agung ASEAN Interparliamentary Assembly ke-42 yang diadakan pada 23 hingga 25 Ogos 2021. Dihoskan oleh negara Brunei Darussalam secara dalam talian. Yang Berhormat Pihin merakamkan penghargaan kepada pihak NPC Republik Rakyat China yang menyertai sebagai ahli pemerhati dan bekerjasama dalam sama-sama menjayakan Perhimpunan Agung AIPA ke-42. Turut disentuh penularan jangkitan wabak COVID-19 di negara ini yang telah mengalami penularan gelombang kedua. Dalam memberikan sokongan dan bantuan kepada negara, Republik Rakyat China telah memberikan sumbangan vaksin dan sumbangan bagi penubuhan makmal virologi tambahan. Yang Berhormat Pihin bagi pihak kerajaan dan rakyat negara Brunei Darussalam merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Republik Rakyat China atas bantuan dan sumbangan yang diberikan. Kedua-dua belah negara percaya adalah sangat penting bagi semua negara untuk bekerjasama dalam membendung jangkitan tersebut dan bersiap sedia menghadapi keadaan baharu bagi era pasca pandemik yang akan datang. Mesyuarat juga disertai oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekermajaya, Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat. Meskipun penularan COVID-19 melanda negara, acara-acara keagamaan bagi sambutan Hari Guru kali ke-31 tetap diadakan bagi merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaannya yang membolehkan rakyat dapat mengikuti pendidikan. Bersempena sambutan Hari Guru ke-31, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan majlis membaca surah Yasin dan bacaan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin dan almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit yang diselajurkan dengan doa kesyukuran. Majlis tersebut disiarkan lewat petang kemarin melalui saluran televisyen RTB Perdana, RTB Sukma Indra, RTB Go serta semua rangkaian radio. Bacaan Yasin dan doa tahlil dipimpin oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, Pegawai Hal Ehwal Masjid Jami Asri Hasan Al-Bolkiah.
Sementara doa tahlil dan doa kesyukuran dibacakan oleh Awang Ahmad Syafiq bin Haji Osman, Pegawai Hal Ehwal Masjid Jami Asri Hasan Al-Bolkiah. Majlis antara lain bertujuan menzahirkan penghargaan kepada golongan guru di negara ini atas jasa dan pengorbanan mereka mendidik pelajar sehingga menjadi rakyat yang berpengetahuan dan berpendidikan tinggi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Pendidikan berkualiti teras kecemerlangan pelajar merupakan tema Hari Guru pada tahun ini. Tema tersebut menekankan kualiti pendidikan mempunyai impak tinggi kepada kemajuan dan kejayaan sebuah negara. Pelbagai usaha dan inisiatif telah dan sedang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan yang membawa kepada inovasi dalam bidang pendidikan bagi membentuk generasi berpengetahuan dan berkemahiran yang akan menyumbang kepada pembangunan negara. Pendidikan berkualiti bukan sahaja diukur berdasarkan prasarana pendidikan, tetapi juga dilihat dari aspek kualiti guru itu sendiri bagi melahirkan pelajar yang lebih cemerlang dalam bidang akademik dan kurikulum. Ini dapat dilihat ketika negara menghadapi situasi pandemik COVID-19 pada tahun lalu sehingga kini. Semasa menghadapi pandemik tersebut, inovasi pendidikan melalui pembelajaran secara digital menggunakan teknologi yang berkesan atau secara dalam talian turut dimanfaatkan oleh institusi pendidikan sama ada di peringkat rendah, menengah maupun peringkat pengajian tinggi. Kepelbagaian inovasi serta kedaya tahanan dalam pelaksanaan mampu meningkatkan kualiti pendidikan yang merupakan teras kepada kecemerlangan pelajar yang mempunyai akhlak dan jati diri yang baik serta dapat memanfaatkan ilmu dan kemahiran yang dimilikinya ke arah pembangunan dan kemajuan negara dalam merealisasikan Wawasan Brunei 2035. Malam tadi, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan forum khas An-Nur bersempena sambutan Hari Guru ke-31. Forum disiarkan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra serta RTB Gold. Dengan tajuk Pendidikan Berkualiti Teras Kecemerlangan Pelajar, forum disampaikan oleh dua ahli panel daripada Universiti Brunei Darussalam UBD dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Forum antara lain memfokuskan tugas seorang guru yang menjadi nadi penggerak ke arah tujuan suci demi mendidik anak bangsa yang merupakan satu pengorbanan serta komitmen yang tinggi seorang pendidik. Forum tersebut diadakan bertujuan untuk mengenang jasa yang dicurahkan oleh para guru kepada anak bangsa. Pendidikan berkualiti merangkumi aspek pedagogi dan perkembangan pendidikan secara holistik bagi menghasilkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Selaras dengan arus perubahan global yang dinamik, sistem pendidikan di negara ini perlu disesuaikan dengan perkembangan pelajar dan keperluan semasa serta kemahiran yang dikehendaki dalam abad ke-21. Pandangan tersebut dikongsikan oleh Pengiran Datin Paduka Haja Mariam binti Pengiran Haji Matarsad, penerima anugerah Guru Berjasa sempena sambutan Hari Guru ke-29 2019. Pendidikan berkualiti dengan guru-guru yang berkualiti sebagai pemimpin dan tenaga pengajar yang berpengetahuan tinggi dan berkemahiran akan mampu melahirkan pelajar yang lebih cemerlang dan mampu bersaing di peringkat global. Oleh itu, pendidikan berkualiti adalah sangat penting sebagai teras kecemerlangan pelajar kerana pelajar-pelajar yang cemerlang akan dapat menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara, khususnya bagi merealisasikan Wawasan Brunei 2035. Pengorbanan guru dalam mendidik anak bangsa tidak ternilai harganya. Justru jasa dan khidmat bakti para guru akan tetap dikenang sampai bila-bila. Bersempena dengan sambutan Hari Guru ke-31, dikongsikan ucapan terima kasih cikgu daripada beberapa orang pelajar.
kesabaran dan keikhlasanmu menjadikan ilmu bermanfaat bagi kami. Terima kasih guru. Selamat Hari Guru. Ingin mengucapkan kepada seluruh warga guru Sekolah Maktab Sains, terima kasih kerana mengajar dan mendidik kami. Selamat Hari Guru. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua insan yang bergelar guru. Saya harap guru-guru di luar sana berada dalam keadaan sihat dan selamat, dan terima kasih kerana menjadi guru yang hebat. Selamat Hari Guru untuk semua guru, terutama sekali guru-guru yang mengajar kami di Sekolah Rendah Ratai dan Sekolah Ugama Bokok Tempurung. Terima kasih kerana menjadi sumber inspirasi kami. Jasamu akan tetap kami kenang. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di negara Brunei Darussalam. Jasa dan pengorbanan Abis Cikgu mendidik kami sangat mulia dan akan kami kenang sampai bila-bila. Semoga Allah merahmati Abis Cikgu semua. Amin. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru di negara Brunei Darussalam dengan ingat doa semoga sihat selalu. Amin. Selamat Hari Guru. Program Tadrib Al-Muallim berakhir dengan majlis penutupan secara dalam talian bagi tenaga-tenaga pengajar di sekolah-sekolah Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Majlis dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui unit program Ta'ziz Al-Lughah Al-Arabiyah bi Madaris Arabiyah, Pejabat Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Pengajian Islam dan Bahagian Antarabangsa dan Mabims. Antara yang menyertai Tuan Yang Terutama Syekh Ahmad Hashil bin Rahid Al-Maskari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara Brunei Darussalam, dan Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis penutupan adalah sebagai tanda penghargaan dan ucapan tahniah kepada 44 peserta program yang diharap dapat mencapai objektif dan tujuan dalam memperkasa penggunaan bahasa Arab di negara ini serta dapat melahirkan guru-guru yang mahir dalam membimbing pelajar untuk bertutur dan membaca dalam bahasa Arab dengan baik. Program Tadrib Al-Muallim merupakan kerjasama dan sokongan Kerajaan Kesultanan Oman kepada negara Brunei Darussalam yang dijalankan selama 3 bulan dan berakhir pada 9 September 2021. Stok bekalan darah di Pusat Pendermaan Darah di tahap yang paling rendah dan memerlukan semua jenis darah dengan segera bagi membantu para pesakit di hospital-hospital kerajaan dan pusat pengasingan kebangsaan yang memerlukan. Sehubungan itu, orang ramai diseru sama-sama membantu Pusat Pendermaan Darah dalam meningkatkan bekalan stok darah di negara ini. Pusat Pendermaan Darah akan membukakan slot pendermaan darah setiap hari Ahad bermula 26 September 2021 dari pukul 9 pagi hingga 12.30 hari. Untuk kemudahan orang ramai semasa pandemik COVID-19 ini, perkhidmatan pendermaan darah akan diadakan di Pusat Promosi Kesihatan Jalan Menteri Besar. Pusat pendermaan darah dan tabung-tabung darah yang masih beroperasi adalah seperti yang tertera. Orang ramai yang ingin menderma darah di Pusat Pendermaan Darah, Hospital Raja Isteri Penyiaran Anak Saleha dan di Pusat Promosi Kesihatan adalah dinasihatkan untuk menempah awal slot menderma darah menggunakan aplikasi Blood Card. Setiap slot masa adalah terhad kepada 5 orang penderma sahaja. Pusat pendermaan darah pada masa ini hanya menerima penderma darah secara perjanjian dan tempahan melalui aplikasi Blood Card. Untuk maklumat lanjut atau membuat tempahan bagi kempen derma darah di Pusat Pendermaan Darah secara perjanjian dan tempahan atas talian, hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 224244 sambungan 5745 atau 6001 atau 6002 atau email ke bloodbank@moh.gov.bn atau ikuti Pusat Pendermaan Darah di Instagram dan Facebook @bloodbank.repas. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, Berita Pagi berakhir di sini.
Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mengucapkan terima kasih Cikgu kerana mengajar kami dengan kesabaran dan ketekunan Cikgu. Terima kasih Cikgu. Nama saya Muhammad Hadif Wafidin bin Muhammad Sanul Azmi. Saya belajar di Sekolah Agama Pengajaran Anak Puteri Masna dan saya ucapkan terima kasih kepada cikgu yang mendidik kami dan saya nak ucapkan Selamat Hari Guru. Assalamualaikum, saya Syasha Zika dari Sekolah Agama Pengajaran Anak Puteri Hajar Masna. Ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada guru-guru yang telah bekerja keras untuk mengajar kami dari kecil lagi dan Selamat Hari Guru kepada guru-guru di negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Sekolah Agama Pengajaran Anak Puteri Masna ingin mengucapkan Selamat Hari Guru.